مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan tajwid, saya nak sharekan selalu pesan daripada guru kami. Beliau selalu memberi nasihat kepada kami berupa renungan-renungan yang biar kita semua ni dapat berfikir. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala selalu bagi kata-kata afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, afala tadhakkarun, afala tatadhakkarun, apakah kamu tidak berfikir. Itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita supaya kita menggunakan akal fikiran kita ini untuk berfikir. Bukan kita buat mengikut hawa nafsu, tetapi berbuatlah sesuatu itu dengan menggunakan akal dan fikiran yang waras. Jadi beliau selalu memberi nasihat kepada kami. Beliau, di antara nasihat beliau yang selalu menjadi ingatan kepada saya, beliau memberitahu, cuba kita pandang di mana asal titik mulanya kita. Maka kita akan dapat merasakan begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ini daripada apa? Daripada tanah. Betul. Jadi sifat tanah ini adalah satu elemen, yang macam bunyi dia, yang mana begitu mudah sekali untuk berubah-ubah. Yang mana tanah ini kalau dia duduk di tempat yang sejuk, macam adik saya share di sekarang kat Jordan, apa nama dia, salji, maka tanah tu jadi sejuk. Bila tanah tu dia berada di tempat yang kering macam Dubai, dia jadi tak ada air. Bila dia duduk di tempat yang mana-mana saja, dia akan mudah sekali untuk terikut dengan suasana. Maka penting ni bagi kita untuk mencari suasana yang baik untuk kehidupan kita. Jangan bohong kalau kita ni boleh duduk di mana masyarakat orang-orang kafir yang kita boleh hidupkan suasana seperti ini. Jadi ini di antara satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita duduk dalam suasana walaupun nampak seperti bekerja cari dunia, tetapi niat mencari bekal dunia untuk kehidupan yang kekal abadi untuk di akhirat. Itulah cara pola fikir orang yang beriman. Jadi di antara membentuk suasana biar kita ingat dalam pelajaran ilmu tajwid, saya nak tanya, perasan ke tak perasan kita baca 10 ayat akhir Al-Kahfi tadi itu, apakah hukum bacaan yang terakhir? Setiap huruf akhir itu mat apa? Siapa nak jawab? Bunti. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahsibal ladzina kafaru ay yattakhidhu min ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Mat apakah itu? Angkat tangan. Apa nak jawab? Ada jawab. Farah apa? Mat? Mat buat. Jadi nampak, sebenarnya kita dah ada ilmu tentang tajwid di tempat yang kita baca. Maka kita perlu untuk ada perasaan murajaah ba'da daras, ulang-ulang kaji selepas belajar. Di antaranya kita praktik masa kita baca sedar tak sedar kita baca Quran sekarang ni hari-hari. Hari-hari Allah bagi kita nikmat dapat baca Al-Quran hari-hari, yang mana di antara kita ni ada
Sebelum adanya majlis ni boleh kira, dia kira baca Al-Quran setahun tu boleh kira. Tetapi nikmat Allah beri, sedar tak sedar, tinggal sejuzuk lagi kita nak khatam. Sebelum ni jujur, di antara kita ni siapa yang ada yang paling latest khatam bila? Ni yang ni. Latest khatam baca Quran. Lama dah, 5 tahun dah dia. Kat sini. Ingat. Tapi asbab adanya majlis talaki, majlis seperti ini secara automatik walaupun tak 100% ikhlas, kita dapat baca Al-Quran secara berjemaah, sedar tak sedar nak khatam. Betul. Maka kita kena syukur. Dan masa kita baca tu, sedar tak sedar, nampak macam kita khatam sekali, tetapi sebenarnya 2 kali. Sebab apa 2 kali? Masa saya baca, awak baca. Betul. Lepas tu awak baca lagi. Betul. Nampak macam 29 juz sekali, tetapi 2 kali. Kita khatam ni, sebenarnya kita baca 2 kali. 2 kali khatam Al-Quran. Sebab itu majlis talaki ni dia banyak keutamaan dia berbanding dengan kita baca sendiri. Kita baca sendiri, kita baca sekali. Kalau talaki tu saya baca, masa saya baca, awak pun baca sebab nak baca. Lepas tu, masa awak baca, saya pun baca untuk semak. Jadi sama-sama kita ni baca 2 kali. Yang tu lah. Jadi beruntung, belajar ada guru. Itu di antaranya. Faham? Jadi kena syukur. Kalau tak syukur, nanti Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi, tak dapat dah. InsyaAllah. Banyak sekali. Banyak sangat nikmat yang Allah beri kepada kita, kerana tu kita tak sedar pun benda tu. Tak pernah terfikir. Ada sini yang pernah terfikir sebenarnya kita baca 2 kali. Tak pernah terfikir. Sebenarnya kita baca 2 kali. Jadi jangan sampai kita miss, insyaAllah. Okay, hari ni kita masuk. Tadi Alhamdulillah semua faham, semua dapat jawab mat yang buat. Tapi lepas ni ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang akan sambung dengan nota tambahan. Sekarang kita masuk kepada mat ta'zim. Mat ta'zim apa? Ta'zim. Ta'zim ini adalah mengagungkan. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mat ta'zim bermaksud mat yang memperagungkan. Memperagungkan siapa? Memperagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mat ini terjadi pada perkataan la, yang berarti tidak. Tetapi apabila bertemu dengan perkataan ilah. Ilah ini Tuhan. Yang terdapat pada perkataan tauhid. Kalaulah yang berjumpa dengan selain kalimat tauhid, dia tak nama mat ta'zim, dia akan nama mat tabri'ah. Berbeza. Contoh dia tengok kat bawah tu, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ar-Rahim mat apa? Rafi? Mat dia sukun izah, betul. Mat yang datang baru sebab sukun, ingat tu. Bila dia berhenti, kalau dia tak berhenti bukan baca panjang. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bukan ma'alif disukun. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab dia berhenti, maka ada mat yang di situ. Faham? Kemudian kita nota garis bawah kepada la ilaha illahu. La ilaha. Apabila ada huruf mat, ada la berjumpa dengan kalimat ilah, maka bacaan panjang dia 6 harakat. Nota tambahan, tengok. Mat ta'zim dibaca 4 ataupun 5 harakat. Namun, nampak? Bagi mereka yang membaca mat jaiz munfasil dengan 2 harakat, maka mat ta'zim dibaca dengan 6 harakat. Mat jaiz munfasil apakah itu? Putri. Tak ingat? Ada siapa ingat dalam Zoom? Mat jaiz munfasil.
Ada mak jaiz mufasil, ada mak wajib mutasil. Dia lebih kurang. Pada dua kalimat. Kalau pada satu kalimat, mat wajib mutasil. Itu dia nak beza dia. Mat wajib mutasil, dia pada satu kalimat. Ja'a. Kalau pada dua kalimat, mat jaiz mufasil. Kalau mat jaiz mufasil dia tu dia baca dua harakat, maka mat ta'zim kena baca 6 harakat. La ilaha. Jadi kalau dia mat jaiz mufasil, mat jaiz mufasil tu macam mana? Contoh yang kat situ. Tengok, mat kalau contoh mat jaiz mufasil kan dia ada macam ombak tu, ingat betul? Ada ombak tu atas tu. La. Nampak? Kalau itu awak nak baca dua, so mat jaiz, mat takzim kan 4 ataupun 5. Kalau mat jaiz mufasil tu baca dua, maka mat takzim ni kena baca 6. Faham? Nampak tak? Nampak? Lam alif tu dia ada berapa huruf kat situ? 2 kan? Ada lam, ada alif. Maka ketika mat jaiz mufasil tadi tu, apabila ada huruf mat berjumpa dengan hamzah pada dua kalimat, maka dibaca 2, 4 ataupun 5. Bila mat jaiz mufasil tu kita niat nak baca dua, so pada mat ta'zim la bertemu ilah itu, maka bacalah 6. Faham? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalau pening-pening jumpa tu baca 6 je. Faham? Kemudian ada satu lagi dekat sini tak ada. Dekat dalam nota tajuk ni tak ada, tapi saya tambahkan dia memang kena ada mat ta'zim. Satu lagi mat tabri'ah. Macam mana? Ni pakai jari. Contoh. Tapi kalau masa semayang, kita dah biasa baca, so kita tahu dia punya panjang macam mana. Contoh, la ilaha illahu, la ilaha illahu, la ilaha illahu. 2, 4, 6. Contoh, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Dia beza. Ada perbezaan. Kemudian mat yang sama, dia lebih kurang sama, mat tabri'ah. Dekat nota ni tak ada, saya dah scroll tak ada. Iaitu mat sama pada perkataan lam alif yang bererti tidak bertemu dengan perkataan yang bukan kalimat tauhid. Kalau ni nak bertemu kalimat tauhid, ilahun, Allah, Tuhan. Allah itu adalah siapa belum tahu sebenarnya Allah itu, kalimat Allah itu daripada kata-kata alif, lam, ha. Tahu kan? Tuhan adalah ilahun, kalimat ta'zim, ilahun, kalimat yang agung, ilahun. Tetapi apabila masuknya alif lam ta'rif, alif lam ma'rifat, maka Tuhan itu menjadi Tuhan yang tidak ada Tuhan. Ma'rifatnya ma'rifat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilahun Tuhan, maybe ada Tuhan yang lain. Sebab itu kalau kita tengok syahadat macam mana? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak ataupun layak disembah secara umum. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah ini adalah Tuhannya, Tuhan sesembahan orang-orang kafir. Walaupun sebenarnya tak ada, tapi keyakinan.
pembahasan ni panjang. Nanti insya-Allah kita ada rezeki kita akan belajar tauhid. Tauhid ni dia kena betul. Dia tak ada salah sikit pun. Jadi balik lagi kepada Mu'tabri'ah tadi, apabila ada huruf, apabila jumpa dengan perkataan la, berjumpa dengan kalimat yang selain kalimat ilah, maka hukum bacaan dia 2 harakat saja seperti mad asli. Contoh, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Ini adalah kitab yang la raiba fi, tidak ada raiba fi, keraguan di dalamnya. Nampak? La yang bertemu dengan bukan ilah, maka 2 harakat saja. Kalau dia berjumpa la, berjumpa dengan ilah, 6 harakat. Itu saja, simple. Kita bagi yang simple. Faham? Banyak jumpa kat situ. Buka tadi Al-Waqi', Al-Kahfi, banyak jumpa. InsyaAllah dalam surah Al-Kahfi tadi tu banyak ada contoh yang mat-mat yang kita dah belajar. Cuba tengok kan. Oh ni fi ta'in ahlikri, ni izhar halki, ni idgham ma'al guna, ni mak jaiz mufasil, ni mak iwad, ni mak tamkin. Jadi sebenarnya kita punya ilmu tu dah banyak dah, cuma kita kurang tengok, praktik tu kurang, tindakan tak ada, maka dia jadi lupa. InsyaAllah kita cuba ingat-ingat lagi, insyaAllah. InsyaAllah siapa yang ada kelapangan esok, insyaAllah tajuk esok kita tak ada tajwid, kita akan adakan kahuk, lama dah tak ada. Selepas tu saya akan sharekan satu kisah tentang seorang hamba Allah yang dari golongan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang terakhir masuk ke syurga. Di antara kita mungkin ada yang pernah dengar, tetapi kisah itu simple. Yang saya baru diberi nasihat oleh guru saya, sangat panjang, lebih kurang dalam 20 minit. InsyaAllah kat situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Semoga kita semua dapat ambil bahagian, insyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlim minal ahwali muqtahimi, ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami, ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin.